Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 31 Disember 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ni surah yang ke-62, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan baca ayat 9, 10 dan 11. Tajuk yang kita akan bincang di sini, para jemaah sekalian, iaitulah arahan Allah Azza wa Jalla supaya segera pergi menunaikan solat. Jangan duduk lengah-lengah, tangguh-tangguh. Segera tu bukan makna berlari, pergi cepat, pergi awal ke masjid. Kemudian lepas solat pergi cari rezeki, tak apa. Ibahah, harus. Dan larangan meninggalkan majlis ilmu. Lebih-lebih lagi Nabi sedang kuliah, khutbah, ada orang lari pergi tengok barang dagangan baru sampai. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1244. 1244. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Itu ayat yang kita baca, iaitulah tentang hukum arahan pergi solat Jumaat. Kita pergi kepada tafsir. Tengok ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan bang untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, orang azan Jumaat ni, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian adalah baik bagi kamu
jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Panjang cerita dia ni. Ayat ini munasabatul ayat, munasabah ayat ini. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala cela puak-puak Yahudi kerana takut mati. Oleh kerana dia cinta ke dunia, tamak pada dunia, maka dia tak mau mati. Sehingga Allah suruh Nabi cabar. Kalau betul-betul mau betul, mati. Tak mau. Maka dalam ayat ini Allah nyatakan kepada kita umat Islam, tak salah pergi berjual beli. Tetapi bila masuk waktu solat, berhentilah. Jangan waktu solat duduk jual lagi. Baik, kita pergi kepada tafsir. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab maknanya ayat ini ditujukan kepada orang mukallaf. Orang mukallaf yang sehat, yang sudah cukup akil balignya, laki-laki, maka mereka mesti kena pergi solat Jumaat. Orang sakit, orang yang tak larat, orang musafir, hamba-hamba, wanita tidak termasuk dalam arahan ini, kerana solat Jumaat itu hanya wajib bagi orang laki-laki yang cukup syarat. Itu dia kata. Maka di sini ayat ini jelas kepada kita, ayat supaya kita orang beriman pergi solat Jumaat apabila azan telah dilaungkan. Apabila azan, kita kena ingat para jemaah sekalian, azan Jumaat ni pada zaman Nabi sekali je. Nabi naik mimbar, sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, barulah azan. Sebelum tu tak ada azan. Jadi bila dengar azan, kalau hadut jual beli dekat masjid tu, wajib kena break. Emergency kena berhenti, kena pergi masjid belakang. Sehinggalah zaman Sayyidina Osman, dia tengok orang dah mula leka, sibuk lara dengan jual beli, maka Osman tambah satu lagi, azan pertama di pasar, bukan di masjid. Azan pertama tu di pasar, tempat jual beli tu. Untuk orang yang pergi ke Madinah, di mana ke pasar Madinah, kita pergi, kita duduk di Babus Salam, Masjid Nabi, belah kanan dia tu. Lalu ni dia buat suk. Situlah pasar dianya. Maka Allah kata apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Apa makna fas'au? Maka bersegeralah kamu ke masjid. Ibnu Atiyah kata, as-sa'yu fil ayah, makna bersegera di sini bukan berlari. Warna maraton tu pergi masjid lah. Nabi tak suruh berlari. Nabi suruh jalan tenang-tenang. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, iza uqimatis salah, apabila didirikan solat, fala ta'tuha wa antum tas'aun, jangan pergi dengan berlari. Wa atuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah, berjalan tenang-tenang. Hadis ini rawahu Ahmad wa Muslim dan lain-lain. Jadi apa maksud cepat sini? Maknanya pergi awal ke masjid, bukannya berlari. Kita tahukah orang zaman kita ni ada jam. Kita tahu 5 minit lagi nak masuk waktu zuhur, pergilah masjid. Orang zaman dulu tak pakai jam, dia tengok langit, dia tengok matahari ya. Cerdik orang tu, tengok, oh nak zuhur dah, pergi masjid. Jadi jangan salah faham, maknanya silap baca hadis ni, oh kena berlari lah, bukan masuk berlari. Fas'au dengan makna pergi awal. Pergi awal ke masjid
Wa zalika 'inda qu'udil imami 'alal minbari lil khutbati. Jadi ketika imam dah naik khatib naik mimbar, tinggalkan semua jual beli. Tak boleh. Kena pakat mari masjid belakang, mari dengar apa? Mari dengar khutbah. Itu dia panggil sa'yu di sini dengan makna mari awal. Dalam hadis, dengan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumil qiyamah. Kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat yang terakhir keluar ke dunia, tetapi umat yang terawal selesai masalah di akhirat. Nabi kata baida annahum utul kitab min qablina. Orang alul kitab dulu diberi kitab sebelum daripada kita. Yahudi boleh Taurah, Nasara boleh Injil. Wa utinahu min ba'dihim. Kita pula dapat kitab lepas pada mereka. Wa hadza yaumuhumul ladzi furida alaihim fakhtalafu. Allah suruh pilih hari besar untuk mereka, mereka berselisih pandangan. Yahudi ambil hari Sabtu, Nasara ambil hari Ahad. Fahadanallahu lahu. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada umat ini, ambil hari Jumaat, hari yang terbaik. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Timbul lagi soalan, kenapa hari Jumaat itu nama hari Jumaat? Menarik ni. Wa amma sababu tasmiyati hadzal yaum bil jumu'ati, kata Imamul Baghawi rahimahullah, dia kata sebab Allah Ta'ala kumpulkan jama'a fihi, kumpulkan pada hari Jumaat ni penciptaan Nabi Adam dan juga yang lain-lain. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala selesaikan penciptaan makhluk pada hari Jumaat, maka berkumpullah segala makhluk itu, nama dia Jumu'ah. Satu. Waqila, ada juga pandangan yang mengatakan apa? Lijtima'il jama'at. Kerana orang berkumpul setiap minggu, berkumpul di masjid untuk solat, maka nama dia Jumaat. Waqila, ini pandangan ahli sejarah ni. Dia kata orang yang mula-mula sekali menamakan hari Jumaat ni iaitulah Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Wallahu alam. Baiklah. Banyak lagi hadis-hadis tentang kelebihan Jumaat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi kata wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah. Siapa dia mandi pada hari Jumaat, mandi macam mandi junub, mana mandi sungguh, bukan mandi kerbau kata orang. Summa raha, kemudian dia pergi masjid awal, fa ka'annama qarraba badanah, seolah-olah dia telah korban seekor unta. Siapa dia nak seekor unta, mari awal masjid. Siapa dia pergi pada waktu yang kedua, macam dia korban seekor lembu, Baqarah. Pada saat yang ketiga, seekor kibas, biri-biri. Yang saat yang keempat, seekor ayam. Saat yang kelima, baydah, boleh telur. Fa iza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Bila imam naik mimbar, malaikat hak duk catat orang mari awal tu, dia pun tutup buku, dia masuk dengan khutbah. Hadis ini rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kerana itulah ana bagi limit. Saya kata tuan-tuan, paling lewat nak pergi masjid hari Jumaat ni, jangan sampai imam tu naik mimbar. Paling lewat. Maknanya kita kena pergi sebelum imam naik mimbar. Barulah malaikat tulis. Biar boleh telur lah. Boleh telur ya. Jangan duk membimbing. Isu telur pun tak habis-habis lagi saya dua ni. Duk cara ke telur. Nabi sebut. Jadi kita ni kalau sekarang hari Jumaat mari lambat, telur pun tak dapat, Allahu Akbar, rugi besar. Rugi besar lah kita. Macam mana tak dapat? Hadis yang ketiga,
Wa an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita duduk atas mimbar. Nabi kata apa? La yantahiyanna aqwamun an wad'imul jumu'at. Hendaklah berhenti orang-orang yang tak pergi semaya jemaah tu, cukup mari masjid belakang. Au la yahtimannallahu ala qulubihim, ataupun Allah Taala cok atas hati mereka, summa la yakunanna minal ghafilin, mereka akan jadi orang yang lalai. Ini masalah kita ni, ada setengah tempat-tempat kerja dia tak pernah semaya jemaah. Alah, toke dia pula pandai. Sebab dia ada tali baru. Tali baru mari dia kata orang Islam ni tak boleh ponti jemaah 3 kali berturut-turut. Dia buat syih 2 kali tak pergi, sekali pergi. Hok manalah tali baru dia ajar ke toke. Sepatutnya kita orang Islam mempertahankan toke. Tak boleh kena pergi semaya jemaah kita ni. Kalau nak suruh kerja jemaah, kita cari wanita ataupun non muslim ramai ke tempat kita ni. Biar dia kerja. Hadis ini rawahu Muslim. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bercepat pergi mendengar khutbah pada hari Jumaat, meninggalkan jual beli kerja buat, lebih baik bagi kamu daripada duk berjual buat kerja sampai ke peringkat khatib naik mimbar. Jadi kita kena pergi cepat. Kalau buat gotong royong, kau buat apa, kau program, pasal tu anak tengok di negeri yang kerja hari Jumaat, kadang-kadang orang pegawai dia lebih cepat pergi masjid. Sebab dia keluar daripada pejabat dia pergi masjid lalu. Nah, lebih cepat. Hak kita duk kapur ni, hak tak kerja hari Jumaat ni, duk main lelah. Alah, mula-mula nak mandi dah ni, beri sebutul lagi. Akhir kali orang azan baru pergi masjid. Orang azan tahan lagi ni, kita duk khutbah yang kedua baru masuk. Tak cakap nak mengepek dah. Baik para pelajar sekalian, tengok nota di bawah. Nota 1753. Orang-orang Yahudi selalu bermegah-megah dengan hari Sabtunya sebagai hari besar mingguan mereka. Oleh itu maka Allah Ta'ala dengan ayat ini menetapkan hari Jumaat sebagai hari besar mingguan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memerintahkan umat Islam mengadakan satu sembahyang khas menandakan kebesaran hari Jumaat menggantikan sembahyang zuhur. Zuhur 4 rakaat, kita solat 2, kemudian 2 khutbah diganti. Dengan ayat ini juga dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam bersegera ke tempat sembahyang Jumaat, sebaik-baik sahaja mendengar seruan azan, serta meninggalkan kerjanya seperti berjual beli dan kerja-kerja yang lain, untuk pergi ke masjid mendengar khutbah dan mengerjakan sembahyang Jumaat yang termaklum. Setelah selesai sembahyang, mereka digalakkan meneruskan usahanya mencari rezeki sambil mengingati Allah banyak-banyak dalam segala keadaan. Mereka yang mematuhi ajaran Allah yang demikian akan beroleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itu ayat 9. Baiklah, kita berpindah kepada ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kemudian apabila selesai solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah rezeki, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baiklah.
Allahu Akbar. Maka ayat ini, setelah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, galakkan supaya pergi awal ke masjid untuk mendapat keberkatan dalam hidup kita, maka dalam ayat ini dia panggil al-amru ba'dal hazri yadullu alal ibahah. Tadi dia larang, bila orang azan mu jangan jual beli. Ayat 10, bila sudah semaya pergi cari rezeki. Ini bukan menunjukkan wajib lepas maya jemaah kena pakat pergi menyaku belaka. Tak. Kalau ayat arahan datang selepas larangan, maka itu dia panggil lil ibahah, untuk menunjukkan benda tu harus. Nak pergi kerja, tak mau kerja, balik tidur, balik rehat. Itu dia panggil al-ibahah. Bahkan sebahagian ulama mengatakan lil istihbab, elok kalau boleh kita apa? Kita buat kerja selepas maya Jumaat. Kerja apa? Tengok ni. Ini perbahasan ulama panjang. Dia kata fantashiru fil ardi, lepas maya Jumaat kamu bertebaran di muka bumi, ai laisa li talabid dunya, bukan untuk pergi kerja cari dunia. Padahal hari Jumaat ni. Walakin li iyadati maridin. Kalau ada keluarga sakit, lepas maya Jumaat kita pergi ziarah. Wa huduri janazatin, kalau ada orang mati kita pergi solat jenazah. Wa ziyarati akhin fillah, dan kita juga pergi ziarah sahabat-sahabat kita kerana Allah Azza wa Jalla. Ada juga ulama Al-Hasan contohnya, dia kata wa batawu min fadli huwa talabul ilmi, pergi menuntut ilmu. Jadi lepas maya Jumaat boleh kita pergi menuntut ilmu, buat kuliah pula, ataupun kita pergi ziarah orang sakit. Ini ayat menunjukkan kepada kita ibah. Kalau nak sambung kerja, gilah sambung. Tapi kalau tak mau kerja dah hari ni, gilah ziarah orang sakit, ziarah keluarga, ziarah anak beranak. Tapi kena ingatlah, jangan lupa hak asas dia. Apa dia? Tengok ayat ni. Wa batawu min fadlillah wazkurullah. Jangan lupa ingat kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Ai wazkurullaha zikran katsiran fi jami'i ahwalikum. Ingat kepada Allah Ta'ala dengan ingatan yang banyak dalam semua keadaan. Jangan melekakan kamu dengan perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, supaya kita dapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Jadi kita kena letak seimbang lah. Letak seimbang. Atas dunia ni kita kena letak dua-dua. Untuk dunia pun kita nak, sebab kalau tidak takkan kita nak pergi minta sedekah hari-hari. Kita kena ada juga usaha. Dan kita pula persiapan untuk akhirat pula kita kena buat. Baik, ayat yang terakhir dalam surah ini satu teguran khas daripada Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman pada saat itu dan juga pada waktu kita ini. Ini penting ni. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba, atau mendengar sesuatu hiburan dengan serunai, orang penjual mari dia tiup serunai, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau Nabi SAW berdiri di atas mimbar berkhutbah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Apa cerita ni? Tengok nota di bawah ada cerita dia. Dengan ini Allah Ta'ala menegur perbuatan beberapa orang Islam pada zaman Nabi SAW. Ia meninggalkan baginda sedang berkhutbah pada hari Jumaat. Sebaik-baik sahaja mereka mendengar ketibaan kafilah pembawa barang-barang dagangan dari negeri Syam, Syria. Kebetulan pada masa itu penduduk Madinah sedang mengalami kekurangan makanan, inflasi makanan. Jadi kalimah hiburan lahu
yang tersebut dalam ayat ini ialah gendang yang biasanya dipalu sebagai pemberitahu tentang ketibaan kafilah pembawa barang-barang dagangan. Perbuatan mereka yang terlanjur itu telah ditegur oleh Allah, serta mereka dinasihati supaya mengutamakan perintah-perintahnya daripada kepentingan diri mereka sendiri. Ada cerita dia ni, nak dengar cerita. Sabab nuzul ayat ni, dia panggil sabab nuzul, sebab turun ayat ni. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman yaumal Jumaah. Nabi kita berkhutbah atas mimbar berdiri pada hari Jumaat. Faja'at ta'irun minasyam. Pada waktu itu sampai rombongan perdagangan mari daripada Syam, mari daripada Syria. Siapa dia yang bawa ni? Dia dibawa oleh Dihyah, tulis nama orang, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah ni, tokai bawa barang ni, masa tu dia belum Islam. Kalau dia Islam, dia pergi maya jemaah juga, dia tidak Islam. Jadi bila dia sampai, dia pukul gendang lah, gedebong, nak menyatakan pada masyarakat bahawa barang-barang dagangan sampai, mari cepat. Siapa dia datang awal boleh pilih barang-barang yang terbaik. Itu cerita dia. Kebetulan masa tu di Madinah berlaku kemarau. Kemarau tak cukup makanan. Jadi bila Dihyah ni mari bawa makanan, bawa gandum, bawa bur, syair, bawa bali, bawa apa ni dari Syam, maka ramai orang pakak lari, takut tak cukup makanan. Boleh dia tinggal Nabi tengah duduk khutbah. Allahu Akbar. Katanya dalam riwayat ni kata, fam fatalan nas, sahabat-sahabat bila bunyi gendang pakak keluar daripada masjid, hatta lam yabqa illa 12 rajulan, tinggal 12 orang. Kuat juga godaan tu. 12 orang yang tinggal. Fa unzilat hadhihi al-ayah, maka turun ayat Quran ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa tarakuka. Jangan buat perangai lagu tu. Siapa hatimu? Nabi tengah duduk ceramah boleh dia lari. Allahu Akbar. Allah wa idza ra'au tijaratan ay yaqulu Allah Ta'ala mu'atiban ba'd ashabi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala cela sebahagian daripada sahabat Nabi yang pergi lari ke tempat perniagaan barang-barang sampai itu, sepatutnya mereka beri tumpuan kepada khutbah. Jangan takutlah barang-barang itu banyak apa sampai. Dia takut tak cukup makan dia lari macam kita lah juga. Kalau siapa orang jual ni pakai hongga lagi belakang. Allahu Akbar. Maka di akhir ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan, gendang-gendang dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Allah kata rezeki di tangan Allah. Mu jangan bimbang lah, kalau tak pergi awal pun Allah ada tu bahagia awak tu. Jadi begitulah manusia ni, takut inflasi, takut tak cukup makan. Wallahu khairur razikin. Allah kata aku pemberi rezeki. Mana mu jangan takut. Kalau mu takwa kepada Allah, mu lakukan ketaatan kepada Allah, rezeki itu Allah yang beri. Ini lari habis ni apa benda? Kita dengar apa pelik tak? Boleh dia tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Kita pergi kepada al-fawaid, beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca ni. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, apabila dipanggil mengerjakan solat pada hari Jumaat. Tadi kita dah bincang, sumyatil jumu'atu jum'atan, dinamakan hari Jumaat tu Jumaat sebab diambil daripada perkataan al-jam'u, mana berkumpul. Umat Islam akan berkumpul setiap minggu di tempat, di masjid
yang besar-besar untuk mendengar tazkirah, untuk dengar nasihat. Jadi kita berkumpul di situ. Hari Jumaat ialah hari yang ke-6 daripada hari yang ke-6 Allah Ta'ala ciptakan makhluk dia ni, langit dengan bumi. Hari Jumaat lah hari dijadikan Adam, dimasuk ke dalam syurga, dikeluar daripada syurga. Hari Jumaat lah akan berlakunya kiamat. Pada hari Jumaat ada waktu mustajab doa, sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan alhamdulillah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hari Jumaat, kita ambil yang terbaik. Faedah yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada semua orang yang beriman. Makna orang beriman laki-laki yang cukup SOP syarat dia, maka wajib dia kena pergi semaya Jumaat. Wajib kena pergi semaya Jumaat. Hak tak wajibnya tadilah kita dah sebut dia, wanita, kanak-kanak, orang musafir, orang sakit. Tapi kalau dia pergi solat sah. Macam di masjid kita ni ramai muslimat solat Jumaat, sah solat dia, tapi tidak wajib bagi dia. Manakala tak pergi tak berdosa. Masa isu yang kedua, yadullu ala annal jum'ata la tajibu illa bin nida. Maknanya selagi tidak dipanggil, tidak azan, tidak bang, tak wajib lagi Jumaat. Bila bang masuk waktu, barulah Jumaat tu wajib. Sebab itulah bila azan tak boleh lagi jual beli. Belum pada tu boleh. Maka ayat ini menunjukkan disyariatkan azan pada hari Jumaat. Kita kena azan pada hari Jumaat. Tak boleh buat suka-suka gitu, tak ada azan, tak boleh. Yang ketiga, fa iza qudiyatis salatu fantashiru wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila selesai bersolat, pergi jalan atas muka bumi tu. Tadi kita sebut kan, ada ulama kata berjalan di situ dengan makna pergi mencari, menziarah kawan-kawan, tengok orang sakit dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan secara umum, pergi nak pergi kerja pun tak apa. Tapi ingat, jangan lupa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Mu jangan sangka bila selesai daripada sembahyang Jumaat ni tak payah berzikir, beres dah. Lah, tak beres. Kita kena sentiasa berzikir, mengingati Allah Azza wa Jalla setiap masa. Sebab itulah yang menjadi penggerak kepada hati kita. Sebagaimana kata para ulama, zikir kepada hati manusia ibarat seperti air dengan ikan. Ikan tak boleh hidup tanpa air, hati tak boleh hidup tanpa zikir. Kena berzikir banyak. Yang keempat, kita ambil faedah yang keempat. Dalam ayat, tengok, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Pergi berjalan di muka bumi, mintalah limpah karunia Allah. Ulama tadabbur kata tahqiqut tawakkul. Kalau kita nak tawakal pada Allah Ta'ala, tidak menafikan usaha. Sebab Allah Ta'ala dah buat setiap benda tu ada sebab. Nak makan nasi kena masak, nak apa pun, nak anak kena kahwin. Maka at-tawakkul bil qalbi, tawakal tu dengan hati, usaha dengan tangan. Jadi kita kena dua-dua kena buat. Tak boleh kata aku tawakal pada Allah Ta'ala biar tak payah kerja buat. Kalau Tuhan nak bagi kaya, kaya je. Kalau Tuhan nak bagi aku ni kaya, kaya je. Lah, kita kata itu satu kesilapan besar, satu perbuatan yang salah. Sebab berusaha tidak menafikan tawakal. Kalau tidak, Nabi tak pakai baju besi waktu peperangan. Nabi kita pakai baju rantai. Sebab apa? Menunjukkan bahawa usaha. Ni hari ni ada pula orang bahasa jenis yang mengajar ilmu kebal pula dah. Dia kata ilmu kebal. Apa dia ilmu kebal? Baca sikit-sikit tak metu. Macam-macam lah. Ramai peminat tu. Allahu akbar. Dalam ayat fa iza qudiyatis salat fantashiru
ulama buat istinbat di sini isyarat kepada la khutbah ba'da salah. Khutbah Jumaat ini dulu. Sebab Tuhan kata fa iza qudiyatus salat fantashiru. Lepas maya pergi, tak ada dah khutbahnya. Jangan duk main nak khutbah lagi. Khutbah lepas solat ni raya. Bukannya Jumaat. Jumaat kita kena khutbah belum solat. Baik, yang terakhir yang kelima, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Bila mu tengok perniagaannya pakat tinggal Nabi sallallahu alaihi berdiri cegak situ, tinggal 12 orang. Ayat ini menunjukkan kepada wajibnya hadir solat Jumaat. Dan sebelum solat kena ada 2 khutbah pada hari ini. Kena ada 2 khutbah. Allah sebut taraku kaqaima, menunjuk engkau sedang berdiri. Jadi ulama tafsir kata annal imam yakhtubu qaiman. Khatib nak khutbah kena berdiri, tak boleh duduk. Kecuali dia sakit. Sakit kaki, sakit lutut boleh. Alhamdulillah. Allahu akbar. Jadi Allah Taala sebut dalam ayat ini tijarah, perniagaan. Perniagaan satu benda yang digalakkan dalam Islam, satu usaha yang baik. Tapi kalau salah guna jadi celaan. Tengok orang duduk maya Jumaat, kita duduk jual beli, tak boleh lah. Itu salah. Macam-macam ni budak-budak perempuan ni duduk jual di mall. Dia kata ustaz, kita tak apalah perempuan, hak mari beli itu laki-laki dengan misalnya, dengan jangguknya. Boleh tak kita jual? Kan tak boleh jual. Kalau mau jual, mau tali baru, itulah dia nak beli. Kalau dia repot ke tokia, kita pula kena marah. Alah, macam-macam lah dunia nak macam. Jadi kita mengatakan pihak kerajaan dia kena buat peraturan. Waktu solat Jumaat berhenti seketika. Semua berhenti. Pergi semaya Jumaat hak laki-laki, yang perempuan pergi solat Zuhur. Ni dak ni ada setengah orang yakin dia kepada Allah Azza wa Jalla, kedai dia buat tarikh, dia buat waktu. Kedai ini tutup waktu solat Jumaat, tutup. Jadi orang tengok, tutup ni, toki pergi semaya Jumaat, kita pergi semaya juga. Sudah semaya, sama-sama keluar mari beli. Ada setengah orang ni tak berani. Dia kata kalau kita tutup, orang pergi beli di kedai lain. Macam mana kita nak jawab? Maka Allah Ta'ala sebut di sini, Allahu Akbar, wallahu khairur raziqin. Allah Ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita tutup kedai kan nak pergi solat, insya-Allah rezeki kita tak lari. Orang tahu dah ni, kedai ni tutup ni waktu solat, tak segi dia pergi lepas solat. Ataupun salah satu daripada uslub dakwah. Uslub dakwah. Dah pada duduk berdiri jegak sini, duduk tunggu kedai buka, payah aku pergi solat juga. Jadi ada gaya-gaya. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, anda duk perhati tengok. Kedai-kedai yang tutup waktu solat, kaya ya tuan dia, tak ada masalah apa-apa pun. Tapi kita sendiri tu buat persepsi. Buat persepsi kalau kita tutup kedai, orang pergi beli lain. Allah kata apa? Kalau rezekimu, dia tak akan pergi beli lain. Dia tak akan pergi beli di tempat lain. Sebab itu bahagia kita, itu hak kita. Jadi eloklah para jemaah sekalian, kita istiqamah dengan salatul jamaah. Lebih-lebih lagi kedai-kedai hak duk menyewa bangunan di masjid. Allah, ni ada satu masjid. Ini masjid sebelah dia kedai. Orang duk semaya dalam masjid. Si penjual ni duk jual sini, tanya dia kedai siapa ni? Dia kata kedai masjid. Kita kata subhanallah. AJK masjid tidak tegas. Tidak tegas. Sepatut dia punya syarat perniagaan di sini, azan berhenti. Kalau orang duk makan, kita beri, mana tak ada order barulah, setakat tu dulu.
Hai, ni duduk tepi masjid. Kedah tepi masjid. Kedah apa sewa hak masjid. Tapi orang duduk semaya dia duduk goreng sini. Allahul musta'an. Kita mengatakan Allah Taala yang kita minta pertolongan. Jadi para jemaah sekalian, ayat ni cerita syarat-syarat nak semaya Jumaat 40 orang ke berapa orang. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ana sudah hurai panjang dalam kitab Al-Mu'tamad. Tuan-tuan dan puan-puan, buka kitab Al-Mu'tamad, cari bab salatul Jumaat ataupun kita fiqh manhaji, kita sudah syarah di sana syarat-syarat solat Jumaat, orang yang wajib kena pergi Jumaat, orang yang diberi keuzuran, jelas. Dan dalam tafsir ni kita lalu untuk memahami situasi ayat, sebab nuzul dia, cerita dia mimbabit tadabbur. Adapun hukum tentang detail hukum itu kita kembali ke kitab fiqh insya-Allah. Baiklah, tamatlah kita surah Al-Jumu'ah. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan mula surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, ayat dia pun sebelah ayat juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.